ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أخلص النية لله تعالى. كل عام وأنتم بخير. Selamat menyambut tahun baru hijrah, dan saya ucapkan moga-moga semua kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita hari ini pada soalan 6 ke soalan 7? 7 Ustaz, 7. Hari ini soalan 7 kan? 7. Okey. Qala al-musannifu rahimahullah. Nampak kitab? Ya, clear. InsyaAllah. Qala al-musannifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Takallam an wujudillah. Al-jawab, Allah mawjudun la syakka fi wujudih. Mawjudun bila kaifin wala makanin wala jihatin la yushbihu syai'an min khalqih wala yushbihu syai'un min khalqih. Sorry, ini soalan 6. Soalan 6 dah kan. Soalan 7. Qala al-musannifu rahimahullah. Ma ma'na, Rasanya soalan 6 Ustaz. Soalan 6. soalan 6 Nah, perkatakan tentang kewujudan Allah. Okey. Allah mawjudun la syakka fi wujudih, mawjudun bila kaifin wala makanin wala jihatin la yushbihu syai'an min khalqih wala yushbihu syai'un min khalqih. Qala ta'ala afillahi syak. Surah Ibrahim. Al-hadithu kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, rawahu al-Bukhari wa ghairuh. Kata pengarang, perkatakan tentang kewujudan Allah. Jawapan, Allah Ta'ala itu ada dan tiada sebarang keraguan tentang kewujudannya. Adanya Allah Ta'ala itu tanpa kaif, bagaimana bentuk atau cara, tanpa tempat, tanpa arah dan tidak menyerupai suatu pun daripada makhluknya. Serta tiada suatu pun daripada makhluknya yang menyerupainya. Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya tiada keraguan pada kewujudan Allah, dan Nabi SAW telah bersabda, mafhumnya Allah ada azali tanpa permulaan dan tiada sesuatu pun selainnya. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Perkara ni banyak kali kita kata kita telah ulang dalam pengajian akidah sebelum ni. Akan tetapi sebagaimana yang kita maklum bahawasanya para ulama telah berkata sesuai dengan hadis Nabi SAW, la yashba'ul mu'min min khairin yasma'uhu hatta an yakuna muntahahul jannah. Iaitu orang yang beriman ini tidak akan kenyang telinganya daripada mendengar perkara-perkara kebaikan sehinggalah menjadi syurga itu adalah pengakhiran bagi kehidupannya. Maka orang-orang yang beriman, meskipun perkara itu dia dah ambil, tapi kalau ulang-ulang pun tidak menjadi suatu permasalahan. Mungkin akan ada perkara-perkara yang baru yang dia dengarinya, atau ada di kalangan kita dalam ni yang masih belum mendengarnya. Ala kulli hal, persoalan mengenai kewujudan Allah Subhanahu wa taala ini adalah persoalan yang kita kata tidaklah suatu perkara yang sukar, kerana akidah bukanlah suatu perkara yang sangat sukar untuk kita fahami. Adapun yang sukar difahami itu adalah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala tidak kehendaki hidayah baginya. Justru kata pengarang, takallam an wujudillah, iaitu bincangkan tentang ataupun perkatakan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman sebagaimana yang disebut oleh pengarang, bahawasanya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya tiada keraguan lagi. Iaitu sebagaimana seseorang itu, dia akalnya itu tidak menerima bahawa sesuatu yang ditulis itu tiada penulisnya. Sesuatu yang dilukis itu, yakni lukisan, tiada pelukisnya. Binaan tiada pembinanya. Maka akal dia juga pasti tidak menerima bahawasanya alam yang wujud, yang terbentang luas,
dengan langit yang tidak bertiangnya, dengan matahari dan bulan silih berganti tepat pada waktunya. Itu semua sudah pasti ada yang mengaturkan kejadian-kejadiannya. Dan sudah tentu yang mengaturkan kejadiannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, dan sudah tentu tiada keraguan lagi terhadap kewujudannya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu boleh diketahui dengan akal kita. Boleh diketahui dengan akal kita, kerana perbahasan hukum akal menunjukkan bahawasanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajibul wujud. Manakala kewujudan makhluk itu adalah mumkinul wujud. Bagaimana kita nak faham permasalahan ini? Maka kita kena faham terlebih dahulu apa yang disebut sebagai hukum akal. Maka para ulama itu membahagikan hukum akal kepada 3 bahagian. Dia hukum dalam perbincangan ilmiah di kalangan para ulama membincangkan hukum daripada 3 angle. Yang pertama dipanggil sebagai hukum akal. Yang kedua dipanggil sebagai hukum adat. Yang ketiga dipanggil sebagai hukum syarak. Maka hukum syarak itu yang kita bincang tentang halal haram, tentang 5 perkara, iaitu wajib, haram, sunat, makruh dan juga mubah. Ini dipanggil sebagai hukum syarak. Mana kata kalau perkara tersebut berkaitan dengan taklifi, hukum yang taklifi, apa hukum buat perkara ni, maka jawapannya boleh jadi haram, boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi mubah. Sebagaimana kita solat 5 waktu, hukumnya wajib. Sebagaimana zina, hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum-hukum yang lain, termasuklah yang makruhnya, yang harusnya dan sebagainya. Maka itu adalah dipanggil sebagai hukum syarak. Manakala hukum adat pula membincangkan tentang ada dan tiada. Ada dan tiada dia maknanya ialah daripada sudut adatnya, daripada sudut kebiasaannya, kelazimannya. Tetapi bukan daripada sudut mesti ianya berlaku atau mesti ianya tidak berlaku. Tetapi hukum adat ni dibincangkan mengenai adat lah, iaitu kebiasaan. Contohnya ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Maknanya ada, kalau ada makan, maka ada kenyang. Kalau tiada makan, tiada kenyang. Ada api, maka ada pembakaran. Itu contoh daripada sudut hukum adatnya. Akan tetapi, apabila membincangkan tentang apa yang disebut sebagai hukum akal, maka ia lebih membincangkan mengenai apa yang akal kita boleh terima dan apa yang akal kita tidak boleh terima. Ini membincangkan mengenai apa yang disebut sebagai logika berdasarkan kepada akal yang salim. Kalau kita kata hukum adat ni, kalau orang tanya pada kita, boleh ke gajah terbang? Maka kita katakan adatnya gajah tidak terbang. Adatnya gajah tidak terbang kerana gajah tak ada kepak, contohlah. Maka tiada kepak, tiada terbang. Itu adatnya. Okey. Tetapi kalau kita bincang daripada sudut hukum akal, boleh ke gajah terbang? Maka kita katakan harus. Harus pada akal, gajah itu boleh terbang. Justru seseorang jika dia nak memahami dalam kita kata beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan logika, tidak dia mesti memahami mengenai hukum akal. Mesti dia memahami hukum akal. Maka hukum akal itu ulama bahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai wajibul akli ataupun wajib akal. Wajib akal ini dia akan menatijahkan pemahamannya adalah wajibul wujud, wajib wujud. Iaitu apa makna wajibul akli? Wajibul akli ta'rifannya dalam bahasa Arab, para ulama menyebut ma la yatasawwaru fil akli adamu. Iaitu apa yang tidak diterima akal akan ketiadaannya. Dalam erti kata lain, akal kita menghukumkan tidak dapat tidak, dia mesti ada ataupun perkara tersebut mesti ada. Maka apakah dia? Iaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala beserta dengan sifat-sifatnya yang sempurna, yang layak baginya. Dan akal kita tidak menerima
sekiranya ada seseorang mengatakan bahawasanya Tuhan itu tidak wujud. Sebab tu atheist ataupun atheism iaitu keyakinan bahawasanya tiada Tuhan, makhluk ni jadi dengan sendiri, adalah kekufuran yang paling teruk. Kekufuran yang paling teruk. Kerana apa? Kerana dia telah memperbodohkan akal dia sendiri. Kerana akal dia sendiri tidak dapat menerima kalau seseorang bagi tamparan kepada muka dia, contohlah bagi tamparan pada muka dia, akal dia sendiri tak boleh menerima tamparan yang wujud pada mukanya, itu tiada yang menampaknya. Akal dia tak terima. Kalau kata kita letak dia dalam bilik gelap, lepas tu kita bagi penampar satu kat dia, contohnya, atau jika ditanyakan olehnya, siapa yang tampar aku? Maka kita jawab, kalau aku kata tiada yang menampar kau, maka sudah tentu dia akan kata, oh tak mungkin. Kerana wujudnya tamparan itu menjadi dalil, menjadi bukti bahawasanya wujudnya penampar. Wujudnya yang menampak. Maka sesuatu asar kewujudan itu, dia akan membuktikan kewujudan yang lainnya. Dia akan membuktikan kewujudan yang melakukannya. Maka jika seseorang melihat alam yang luas, yang terbentang luas ini, pasti akalnya tidak menerima jika alam ini tiba-tiba jadi dengan sendirinya. Mustahil pada akal. Mustahil pada akal alam ni jadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Durian yang, contohlah kita baru habis musim durian, sekarang musim cempedak kan. Contohlah musim durian, kita kata. Pada ketika durian gugur, maka daripada satu pohon durian itu, daripada satu pohon yang sama, bentuk durian itu berbeza-beza. Boleh jadi warnanya juga berbeza-beza. Boleh jadi rasanya juga berbeza-beza. Mungkin yang gugur awal tu rasanya sedikit pahit. Mungkin yang gugur di hujung musim itu rasanya sedikit manis. Walaupun daripada pohon yang sama. Maka tidak mungkin pohon itu dan buah itu memilih untuk dia merasa manis sedikit dan pahit sedikit. Kerana apa? Kerana mereka diciptakan. Maka sesuatu yang diciptakan itu, seperti durian ni tadi, dia tidak memilih bagaimana dia diciptakan. Dia tidak memilih bagaimana dia diciptakan. Kerana apa? Kerana dia ciptaan. Dia bukan pencipta. Maka ciptaan tadi, sudah tentu ada yang menciptanya. Dengan rupa tersebut, dengan rasa tersebut, dengan waktu gugurnya dan sebagainya. Maka akal kita tidak menerima bahawasanya durian tadi itu berlaku ataupun terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Tanpa ada yang menentukan bentuknya. Tanpa ada yang menentukan rasanya. Tanpa ada yang menentukan waktu gugurnya. Tak mungkin. Ini adalah suatu perkara yang mustahil. Sudah tentu ada kuasa yang menciptakannya. Jadi persoalan dia ialah, siapakah kuasa tersebut yang menciptakan perkara tersebut? Di sinilah yang menjadi permasalahan di antara mereka yang mentauhidkan Allah dengan mereka yang tidak mentauhidkan Allah. Maka mereka yang tidak mentauhidkan Allah, mereka mempertuhankan sesuatu selain Allah, which is perkara tersebut tidak betul. Tetapi daripada sudut aklinya, mereka meyakini Tuhan. Cuma mereka mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita, orang yang beriman, kita meyakini bahawasanya Allah Taala adalah Tuhan kita. Kerana itu dalam masalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak mesti melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mesti daripada jalan ilmu. Tidak mesti melalui jalan ilmu. Seseorang itu dia tidak akan boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan jalan syar'i. Akan tetapi pada diri dia sendiri telah pun ada yang kita sebut sebagai fitrah dalam dia beragama, iaitu dalam dia meyakini kewujudan Tuhan. Kerana kita telah pun, sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi ini, maka kita telah pun melalui satu alam, di mana alam tersebut kita telah pun menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang mana hari tersebut dipanggil sebagai hari Alastu. Yang mana sebagai firman Allah sebagaimana firman Allah Taala, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka hari tersebut semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni semua mengaku bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan sesuai dengan apa yang mereka katakan, bala syahidna, bahkan lagi ya Allah kami persaksikan, iaitu kami meyakini bahawasanya Engkau adalah Tuhan. Tapi apabila kita lahir, kita tidak lagi ingat ketika dan saat tersebut, maka ada sebahagian daripada kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam, itu berlaku dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kurniaan Allah, kemudian dia membesar dan dia belajar ilmu-ilmu akidah, ilmu tauhid, maka alhamdulillah di atas nikmat Allah. Itu adalah nikmat Allah. Manakala ada sebahagiannya lahir dalam keadaan kufur, iaitu lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang kufur, keluarga yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala dan sebagainya, maka itu berlaku dengan keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Dia melakukan apa sahaja pada kerajaannya terhadap apa yang dia kehendak. Maka apa yang Allah Ta'ala kehendak pasti akan berlaku. Maka hidayah dan kekufuran juga adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi hidayah kepada siapa yang dikehendak dan diberi kekufuran kepada siapa yang dia kehendak. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kepada permasalahan yang kita sebut sebagai wajibul akli tadi. Maka perkara yang wajibul akli itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, yang layak baginya. Maka akal kita tidak menerima bahawasanya Tuhan itu tidak wujud, dan akal kita juga tidak menerima bahawasanya Tuhan yang wujud itu tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Akal kita pasti menghukumkan Tuhan itu wujud dan sudah pasti Tuhan itu dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu adalah wajibul akli yang menatijahkan wajibul wujud. Bila kita sebut wajibul wujud dalam permasalahan ini, kita tidak boleh faham daripada angle hukum syarak. Kerana angle hukum syarak ialah bila sebut wajib dalam hukum syarak ni, maksud wajib dalam hukum syarak ialah apa yang diberi pahala kepada orang yang melakukannya dan apa yang diberi dosa kepada orang yang meninggalkannya. Diberi ancaman mengenai api neraka kepada orang yang meninggalkannya. Itu adalah wajib syarak. Tapi kalau wajib akal ni, maksud dia ialah akal kita tidak menerima ketiadaannya. Tidak dapat tidak, dia mesti wujud. Itu disebut sebagai wajibul akli. Adapun yang kedua dipanggil sebagai mustahil akli. Mustahil akli ini menatijahkan mustahil wujud. Apa makna mustahil akli ataupun mustahil wujud? Iaitu kita faham bahawasanya apa yang berlawanan dengan wajibul akli itu adalah mustahil akli. Maksud mustahil akli ialah ma la yatasawwaru fil akli wujuduh. Apa yang akal tidak dapat menerima kewujudannya. Maknanya akal kita menolak kewujudan ini pasti tidak wujud, mustahil wujud. Bila kita sebut mustahil wujud, maknanya akal kita awal-awal dia dah tolak dah. Benda yang tidak perlu dibincangkan. Contohnya apa? Contohnya syirik bagi Allah. Contohnya syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelemahan bagi Allah. Dan anak bagi Allah. Perkara tersebut mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Maka ia menatijahkan mustahil wujud. Ia menatijahkan mustahil wujud. Makna kat sini ialah apabila perkara tersebut mustahil diterima akal, maka perkara tersebut menjadi mustahil wujud. Perbincangan ini nanti kita akan jumpa juga dalam masalah sifatul qudrah, dalam masalah sifat qudrah dan juga sifat iradah. Apabila perbincangan mengenai ta'alluq sifat qudrah itu, apa fungsi sifat qudrah itu, maka kita akan masuk. Tapi ini kita masuk secara on surface terlebih dahulu ataupun secara general terlebih dahulu. Maka jika ditanyakan kepada kita, oleh orang-orang yang non-Muslim contohnya, kalau kamu katakan, sebagai contohlah, ada orang non-Muslim yang dia bertanya kepada kita, kalau kamu kata Tuhan kamu Allah itu maha berkuasa, boleh tak dia menciptakan satu Tuhan lain yang sama dengannya? Maka di sini perbahasannya
ialah kita katakan bahawasanya kudrat Allah tidak tertakluk kepada perkara yang mustahil akli. Kerana benda yang mustahil akli ni, pada awal lagi kita dah faham bahawasanya mustahil ia wujud. Bila dia mustahil wujud, maka kita tidak relatekan dia dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh jawab ya pada soalan ni dan tak boleh jawab tidak pada soalan ni. Perbincangannya sangat luas dalam masalah ni. Kerana kalau kita jawab ya, kita telah mengharuskan kewujudan syirik bagi Allah. Dan jika kita menjawab tidak, maka kita telah mengharuskan kelemahan bagi Allah. Maka kita katakan kita katakan soalan kamu itu adalah sangat tidak relevan dan tidak related kepada perbincangan mengenai kewujudan. Kerana awal-awal lagi telah pun kita faham bahawasanya syirik bagi Allah itu mustahil. Bagaimana kita nak memahamkan bahawasanya sekutu bagi Allah Ta'ala itu adalah perkara yang mustahil? Mudah sahaja. Maka perbincangan ulama' dia menjadi luas. Sebab itu kita kata perbincangan ulama' kadang-kadang ia memerlukan kepada satu level yang mana jika kita telah memaham dalam banyak masalah barulah kita boleh bincangkan. Ala kulli hal ulama membincangkan mengenai bagaimana syirik atau persekutu bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Mustahil wujud. Kerana apa? Kerana maka ulama pun bawa datang perbahasan, dia panggil sebagai perbahasan dalil at-tamanu'. Dia panggil perbahasan dalil at-tamanu'. Dalil at-tamanu' ini juga asalnya daripada Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Dan jika ada pada pentadbiran langit dan bumi itu dua Tuhan, alihatun illallah, Tuhan selain Allah, la fasadata, nescaya ia akan rosak. Apa makna daripada ayat Quran ni? Maka perlu difahami perbincangan apa yang dipanggil sebagai dalil at-tamanu'. Dalil at-tamanu' ni ulama membincangkan sekiranya seseorang berkata bahawasanya harus ada dua Tuhan. Kalau ada orang berkata, bukan ulama mengharuskan ada dua Tuhan. Jadi jika ada orang berkata harus ada dua Tuhan, maka kita katakan mustahil ada dua Tuhan, kerana Tuhan itu pasti dia esa. Kalau ada dua, itu perkara yang mustahil. Maka mereka kata, kenapa itu mustahil? Bukankah dua itu lebih baik daripada satu? Mereka kata dua itu lebih baik daripada esa. Maka kita katakan bahawasanya jika ada dua Tuhan, maka perbincangannya ialah pasti dua-dua Tuhan itu dia bersifat dengan sifat iradah dan bersifat dengan kudrah. Dan kedua-duanya bersifat iradah, yakni kehendak yang absolut. Maknanya memang kehendak pasti jadi. Kerana Tuhan ni kehendak dia pasti jadi. Kalau tak jadi kehendak dia lemah. Maka Tuhan itu bersifat dengan kehendak dan kehendaknya pasti jadi. Baik. Persoalan dia sekarang ialah jika ada dua Tuhan, kedua-duanya bersifat dengan kehendak. Apabila kedua-duanya bersifat dengan kehendak, maka kehendak yang satu tidak boleh mengatasi kehendak yang satu. Makna kata kedua-duanya dia tak boleh bersepakat pada kehendak. Tak mungkin dia sepakat. Kerana apa? Kerana kesepakatan pada kehendak menunjukkan kehendak salah satu itu lemah. Contohnya contoh disebut kat situ ialah Tuhan yang satu, dia berkehendak sesuatu. Tuhan yang dua berkehendak sesuatu. Maka kehendak dia tak boleh mutalazimat. Kehendak dia tidak boleh lazim kedua-duanya itu sama kehendak dia. Contohnya, jika yang satu ingin menghidupkan, contohnya dia nak menghidupkan Adam, maka yang kehendak yang Tuhan kedua, dia tidak boleh untuk kehendaknya itu menghidupkan Adam juga, berselari dengan kehendak A. Kerana kalau kehendak dia menghidupkan Adam, maknanya kehendak dia jadi kehendak yang tabi' kepada kehendak yang A. Dia jadi kehendak yang mengikuti kehendak yang A ni tadi. Kalau kehendaknya mengikuti kehendak yang A, maknanya dia lemah. Dia lemah kerana dia mengikut kehendak yang lain. Mengikut itu
adalah suatu dalil bahawasanya itu lemah. Maka kalau dia kehendak dia mengikut yang A, maka pastilah yang pertama tadi, maka pastilah yang kedua tu bukan Tuhan. Kerana kehendak dia mengikut yang pertama. Maka ulama kata sudah tentu yang kedua itu berkehendak dengan kehendak yang berbeza dengan kehendak yang pertama. Jika begitu, maka ulama kata, jika begitu, maka kehendak yang kedua itu ialah tidak menghidupkan A. Tidak menghidupkan Adam, tidak menghidupkan Adam. Maka sekarang ni keberadaan Adam tergantung. Adakah Adam akan wujud ataupun Adam tidak wujud. Kerana sekarang ada dua Tuhan. Wujud ke tak wujud sekarang ni, tengok. Kena tengok. Maka berlaku bahawasanya kewujudan Adam ini tertakluk kepada dua Tuhan ni tadi. Kerana Tuhan A dengan Tuhan B, Tuhan A dengan Tuhan B, ini perbahasan yang disebut. Ini adalah dalil tamanuk. Kita tidak mengharuskan apa-apa bagi masalah ni, tetapi dibahaskan bagi pihak yang bertanya daripada orang-orang yang kafir. Kalau kamu katakan begitu, maka kita katakan begini. Kalau kehendak dua Tuhan itu berlaku serentak, hidup dan mati, ada ada yang mute-kan suara. Okey. Sampai mana tadi? Baru je kan? Okey, saya ulang balik. Baru je kan mute kan? Baru. Okey. So, kehendak yang pertama dengan kehendak yang kedua, kehendak yang pertama nak jadikan, kehendak kedua tak nak jadikan. Ataupun kehendak pertama nak menghidupkan, kehendak kedua nak mematikan. Kehendak yang pertama nak mewujudkan, kehendak yang kedua tidak boleh dia mewujudkan. Maknanya dia tak nak Adam ni wujud. Maka kedua-dua kehendak ini, dia takkan berlaku serentak. Dia takkan berlaku serentak. Kerana apa? Kerana kalau berlaku serentak, itu perkara yang mustahil. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Suara slow. Okey tak suara? Okey. Okey, saya dengar jelas. Kuatkan speaker kalau slow. Okey, maka kata ulama, yakni dalam perbahasan ni, akal kita telah menghukum bahawasanya ad-diddan la yajtami'an. Dua perkara yang berlawanan, dia tidak akan bersatu. Tak mungkin dia bersatu. Orang yang gemuk, dia tak akan kurus. Maksudnya dia tidak boleh gemuk dan kurus dalam satu masa. Kalau dia gemuk lah. Kalau dia kurus lah. Dia tak akan, dia ni gemuk kurus. Dia tak jadi lah. Ad-diddan la yajtami'an. Dua benda yang berlawanan, dia tidak bersatu. Dia tidak bersatu. Cuaca sekarang ni panas sejuk lah. Apa makna panas sejuk? Panas-panas lah, sejuk-sejuk lah. Kan? Jadi perbahasan dia sekarang ni sampai kepada konklusi bahawasanya kedua benda kedua sifat wujud dengan tak wujud ni dia takkan bersatu. Adam wujud tapi tak wujud. Adam hidup tapi mati. Ad-diddan la yajtami'an. Dua benda berlawanan, dia tidak akan bersama dengan dua sifat tu bersama pada satu kewujudan. Tak mungkin. Walhasil natijah dia ialah kita katakan bahawasanya tidak dapat tidak dua sifat yang berlawanan ni mesti berlaku salah satu. Sama ada Adam itu wujud atau Adam itu tak wujud. Maka kita andaikan Adam tu wujud. Bila kita kata Adam wujud, bererti kehendak yang satu itu jadi. Bila kehendak yang satu itu jadi, kehendak yang dua tak jadi, maka kehendak yang dua tak jadi, maknanya yang dua tu lemah. Dia terkalah kehendaknya dengan yang satu. Kalau dia terkalah, maknanya at the first place, dia memang bukan Tuhan. Kerana sesuatu yang terkalah itu,
Dia tidak bersifat dengan Al-Aziz. Sedang Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Alladhi la yughlab. Iaitu yang tidak boleh dikalahkan. Jadi, apa yang dia kehendak pasti berlaku. Apa yang dia tidak kehendak pasti tidak berlaku. Sekarang ni yang nombor 2 ni tadi, kehendaknya tak jadi. Bila kehendaknya tak jadi, maka dia terkalah. Sesuatu yang terkalah, dia lemah. Yang lemah takkan jadi Tuhan. Maka sahlah pada akal bahawasanya Tuhan itu tetap esa. Akal kita terus menolak bahawasanya wujudnya Tuhan yang lain selain daripada Allah. Wujudnya sekutu bagi Allah. Akal kita tolak, benda tu mustahil. Benda tu mustahil. Maka bila benda tu mustahil, benda tu takkan happen. Benda tu tidak akan berlaku. Dan benda yang tidak berlaku tidak relevan untuk ditanyakan. Tidak relevan untuk ditanyakan. Maka kita jawab bahawasanya soalan anda tidak relevan. Soalan anda tidak relevan. Kita tak jawab ya dan kita tidak jawab tidak. Bagi perkara yang mustahil akal. Kemudian kita masuk kepada hukum akal yang ketiga. Apa makna hukum akal yang ketiga ni? Hukum akal yang ketiga ialah dipanggil sebagai mumkinul akli ataupun jaizul akli. Menatijahkan mumkinul wujud ataupun jaizul wujud. Dia menatijahkan kepada perbahasan perkara tersebut harus pada akal wujudnya dan harus juga pada akal ketiadaannya. Maka ta'rifan jaizul akli ataupun mumkinul akli ini ialah ma yatasawwaru fil akli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Apa yang akal kita boleh menerima kewujudannya pada suatu ketika dan akal kita juga boleh menerima ketiadaannya pada suatu ketika. Makna kata sesuatu yang akal kita boleh menerima dia ada dan dia tak ada. Maka benda tu adalah mumkinul akli. Iaitu siapa? Makhluk, ciptaan. Saya boleh jadi saya hidup sekarang dan boleh jadi saya mati kejap lagi. Boleh jadi. Adakah bila saya mati maka akal kita jadi miring, tak boleh terima dia ni mati? Tak. Akal kita menerima. Sebab kita makhluk, akal kita menerima. Dia ni boleh jadi hidup, boleh jadi dia mati. Boleh jadi dia sihat, boleh jadi dia sakit. Boleh jadi dia cantik, boleh jadi dia tak cantik. Boleh jadi dia ada, boleh jadi dia tiada. Akal kita terima. Akal kita tak jadi rosak dengan sebab dia wujud dan akal kita juga tak jadi rosak dengan sebab dia tak wujud. Sebab akal kita memang menerima bahawasanya dia ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi bila kita sebut perkara yang mumkinul akli, maka perkara yang mumkinul akli ini dia adalah perkara yang kita katakan bahawasanya kudrat Allah ta'alluqnya dengan benda yang mumkinul akli. Bila kita sebut ta'alluq ni maknanya ialah fungsi sifat kudrah ialah mencipta. Maka apa yang diciptakan itu kaitannya adalah dengan perkara yang mumkinul akli. Dengan perkara yang akal kita terima dia ada, akal kita terima dia tak ada. Contohnya, kalau kita kata, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan manusia ni 10 tangan? Kita kata boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala ciptakan manusia 2 tangan? Sebab dia yang nak cipta. Dia yang nak cipta 2 tangan, maka jadilah 2 tangan. Tapi kalau kita tanya, boleh tak diciptakan 10 tangan? Boleh. Tak rosak akidah pun kalau kita kata bahawasanya boleh Allah Ta'ala ciptakan 10 tangan. Tak rosak pun akidah jika kita katakan gajah boleh terbang jika Allah Ta'ala kehendak. Gajah boleh masuk peti ais. Contohlah teka-teki budak-budak kan. Jika Allah Ta'ala kehendak. Makna kata apa-apa sahaja perkara yang berkait dengan makhluk, maka ia adalah mumkinul akli. Dia adalah mumkinul akli. Dan perbahasan mumkinul akli ini ada ketikanya dan ada keadaannya perlu diselarikan dengan perbahasan hukum adat dan perbahasan hukum syarak. Itu penting.
Okey. Itu nanti ada perbahasan dia insya-Allah setelah daripada soalan-soalan yang seterusnya. Jadi pada kita mudah untuk kita kata ini yang kita perlu faham mauqiful akli, mauqif akal. Standard akal, logik akal yang kita perlu ada, inilah dia. Kita tak boleh beyond that. Kita tak boleh lebih mengatasi daripada perkara yang telah kita kata apa yang boleh diterima akal dengan apa yang tak boleh diterima akal. Kerana apa? Kerana kalau perkara tersebut kita bahaskan seperti mereka-mereka yang falsafah dan sebagainya, itu akan lebih luaslah perbahasannya, kerana golongan falsafah ni mereka nafikan kewujudan Tuhan dulu. Golongan falsafah ni dia nafikan kewujudan Tuhan dulu. Setelah daripada tu barulah dia isbat kewujudan Tuhan, bahawasanya Tuhan wujud. Kerana tidak dapat tidak mesti Tuhan wujud. Tapi kita orang Islam, kita meyakini kewujudan Tuhan tanpa syak. Sebab tu kita sebut Allahu mawjudun la syakka fi wujudih. Maknanya orang yang beriman ni, awal-awal dia beriman iaitu dia menerima kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengimani kewujudan Allah dan tiada syak pada akidah dia dan i'tiqad dia bahawasanya Allah Taala itu wujud. Tiada lagi keraguan. Thumma lam yartabu. Setelah mereka itu beriman, mereka tidak lagi yartabu, ragu-ragu. Kerana iman ini sifatnya adalah putus, qat'i. Qat'i, keyakinan yang qat'i, keyakinan yang putus. Tidak dikatakan orang itu beriman sekiranya dia ada keraguan pada Allah. Kalau orang itu dia ragu pada Allah, maka dia bukan orang beriman. Dia adalah orang yang murtad. Ataupun dia adalah orang yang asal kafir. Memang kafirlah kalau dia ragu lagi kewujudan Allah. Maka dia kekal dengan kekafiran dia. Kalau orang tu asal Islam, lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keluarga Islam, tiba-tiba dia syak pada kewujudan Allah, dia murtad. Wajib atas dia untuk isbat kembali keyakinan dia bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud, dan dia mengucap 2 kalimah syahadah kembali. Kerana iman sifatnya adalah qat'i. Iman sifatnya adalah qat'i. Kalau kita tanya, neraka wujud tak? Wujud. Qat'i. Pada iman kita. Tak boleh kata, neraka wujud ke tak? Dia syak. Syak pada kewujudan neraka pun jatuh kufur. Apalagi kalau syak pada pencipta neraka. Terlebih-lebih lagi jatuh kufur. Syak pada, betul ke Nabi Muhammad ni sebenarnya ada? Syak pada Nabi Muhammad pun jatuh kufur. Apalagi syak pada pencipta Muhammad. Maka iman itu sifatnya adalah la raiba fi. La raib, iaitu summa lam yartabu, iaitu sifatnya tidak ada keraguan lagi. Sifat iman itu adalah qat'i. Dia beriman dengan keyakinan yang putus bahawasanya Allah Ta'ala itu ada ataupun mawjud. Dan keyakinannya itu terhadap Allah ialah mestilah keyakinan yang benar bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud, tiada keraguan pada kewujudan Allah, dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah bila kaifin. Apa makna bila kaifin? Iaitu kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud tanpa Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluknya. Maknanya tanpa Allah Ta'ala itu mempunyai kaif. Kaif ni sebenarnya dia adalah penglibatan soalan-soalan seperti soalan kaifa, soalan kam, soalan mata. Itu soalan bagaimana, soalan bila, kemudian soalannya berapa dan sebagainya. Soalan-soalan seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada persoalan-persoalan yang mana persoalan itu adalah untuk makhluk. Warna dia apa? Itu untuk makhluk. Macam mana dia buat tu? Itu untuk makhluk. Macam mana rupa bentuk Allah? Itu bukan soalan untuk Allah. Kerana Allah Ta'ala dia yang menciptakan rupa bentuk. Dia yang menciptakan masa. Maka kita tak tanya bila dia wujud. Kita tak tanya.
Dia yang menciptakan tempat. Maka kita tidak tanya di mana tempatnya. Kerana bila kita sebut Allah yang ciptakan tempat, dia ciptakan tempat tu untuk siapa? Untuk makhluk lah. Tempat tu makhluknya. Kerana tempat tu dicipta. Apa makna makhluk? Benda yang dicipta. Kalau kita tanyakan kepada mereka yang mengisbatkan tempat bagi Allah, mereka akan gagal dalam persoalan ni. Persoalan apa? Kalau kita tanyakan kepada dia, siapa ciptakan tempat? Maka pasti dia jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang ciptakan tempat, maka tempat ni tak layak bagi Allah, kerana Allah Taala tidak berhajat kepada tempat. Kerana itu mereka reka istilah-istilah bahawasanya ada tempat yang mana tempat itu wujud bersama dengan Allah. Dan ini telah menjadikan syirik pada Allah. Kerana ada sesuatu yang wujud dengan Allah, sedangkan Nabi SAW bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu." Tiada sesuatu yang wujud bersama-sama dengan Allah, hanya Allah. Kerana dia esa, hanya dialah yang wujud. Tanpa permulaan. Kalau kata dia wujud berserta dengan tempat, maka tempat juga sedia ada, Allah juga sedia ada. Ini mustahil. Maka tempat juga Tuhan lah. Maka kalau ada dua Tuhan, kembali pada persoalan dalil tamanu' tadi. Kembali balik kepada persoalan dalil tamanu' tadi. Maka akal kita tidak terima syirik bagi Allah. Mustahil. Maka tempat adalah makhluk. Syirik bagi makhluk berlaku tak? Berlaku. Kita ada kawan, kita ada isteri, kita ada orang yang serupa. Serupalah muka awak dengan ni. Ya. Kerana apa? Kerana kita makhluk. Allah yang ciptakan kita. Boleh jadi kita serupa dengan muka bapak kita, boleh jadi kita serupa muka mak kita, boleh jadi kita serupa muka kawan kita. Kerana apa? Kerana kita berkongsi ciri. Makhluk semua berkongsi ciri. Walaupun berlainan jenis. Saya dengan tumbuhan, ada tak ciri saya yang sama dengan tumbuhan? Ada. Ada. Ciri kita dengan tumbuhan pun ada yang sama. Ciri kita dengan binatang pun ada yang sama. Kerana kita makhluk, bukan pencipta. Adapun pencipta tidak terkait dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan makhluk. Di mana dia, bagaimana dia, bila dia dan sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak tanya kaif bagi Allah. Kaif ini melibatkan persoalan-persoalan mengenai yang kita sebutkan tadi. Bagaimana, rupa, bentuk, cara dan sebagainya. Kemudian dia meyakini juga bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud tanpa bertempat. Kewujudan ataupun disebut kalimah, slogan Allah wujud tanpa tempat ni. Mungkin ada sebahagian orang kata, kenapa perlu kita kata diwar-warkan ataupun famouskan ataupun dipopularkan ataupun sering kali disebut. Boleh jadi ada sebahagian orang yang bertanya. Maka kita katakan, ya, bagi sebahagian orang mungkin dia tidak lagi perlu kepada perkara ini dijelaskan secara detail kerana dia telah memahami. Tapi ada sebahagian orang, dia tidak memahami perkara ni kerana ada satu kelompok telah berjaya untuk menyusup ke dalam masyarakat Islam, yang mana sehingga kita katakan kita pun beriman mengenai ayat Al-Quran bahawasanya lan tardu'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Iaitu kita faham bahawasanya orang Yahudi dan Nasrani ni dia tidak akan redha ke atas kita sehingga kita mengikut jejak langkah mereka. Maka mereka ada duit, mereka ada plan, mereka ada rancangan untuk jatuhkan umat Islam. Mereka serang kita daripada segenap angle ilmu, angle ideologi dan sebagainya. Mereka menyerang. Hatta penerbitan keagamaan juga mereka serang. Sehingga kan kalau orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, semua buku yang bertulis Islam, bertulis agama, bertulis Nabi, bertulis semua dia anggap sebagai sama, betul. Kerana tak ada mi'yar, tak ada neraca yang boleh membantu dia untuk membezakan apa yang hak dengan apa yang batil. Maka ada sebahagian daripada pemikiran mereka ni telah menyerap masuk ke dalam masyarakat.
Pemikiran bahawasanya Tuhan bertempat di atas arasy ni adalah akidah golongan Yahudi. Akidah golongan Nasrani. Ia bukan akidah Islam. Kerana Yahudi dan Nasrani dalam kitab mereka yang telah diselewengkan, mereka kata bahawasanya Tuhan menciptakan bumi ni dan langit dan alam semesta ni dalam tempoh 6 hari. Kemudian Tuhan penat mencipta. Tuhan penat mencipta. Mereka isbat kepenatan bagi Allah, bagi Tuhan. Lalu pada hari ke-7 Tuhan rehat. Mereka katakan Tuhan rehat pada hari ke-7. Sedangkan mereka tidak memahami apakah makna Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit dalam masa 6 hari. Dan yang ke-7 itu kemudian Tuhan bersifat dengan istawa. Itu satu perbahasan yang panjang. Ala kulli hal, bukanlah Allah Ta'ala itu tertakluk pada masa pun. Apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran ialah Allah Ta'ala mengajarkan manusia bahawasanya perjalanan alam ini 1 minggu ada 7 hari, itu je. Bukan Allah Ta'ala itu menciptakan bumi terkait dengan dia masa 6 hari dan pada hari ke-7 dia penat, dia rehat. Tak. Bila sebut thumma stawa 'alal 'arsy, maka itu bukan bermakna bahawasanya pada hari ke-7 Allah Ta'ala bersemayam duduk rehat di atas arasy, bukan. Tetapi setelah alam ini tercipta, maka fahamlah kita, dia untuk kita memahami bahawasanya Allah Ta'ala setelah mencipta perkara-perkara ini, maka fahamlah kita pada diri kita. Fahamlah kita bahawasanya alam ini dikuasai oleh Tuhan. Arasy itu dikuasai oleh Allah. Dan oleh kerana arasy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah, maka disebut dalam Al-Quran summa stawa 'alal 'arsy. Maknanya Allah Ta'ala menguasai arasy dan apa yang berada di bawah arasy, kerana arasy adalah makhluk yang teratas. Maka apa yang di bawah arasy itu yang paling besar. Yang paling besar adalah arasy. Apa yang lebih kecil daripada arasy itu juga Allah Ta'ala menguasainya. Maka perbahasan itu difahami oleh golongan Yahudi dan Nasrani bahawasanya Tuhan cipta 6 hari, kemudian Tuhan penat, Tuhan rehat atas arasy pada hari ke-7. Maka dia selitkan kefahaman ini dalam cetakan-cetakan terjemahan Al-Quran, bukan tafsir, terjemahan. Sebab itu kita kena beza terjemahan dengan tafsir. Terjemahan Al-Quran yang berada di pasaran kebanyakannya memang tidak menepati Ahli Sunnah wal Jamaah punya tafsiran. Kerana terjemahan Al-Quran tidak boleh dilakukan terjemahan secara harfiah. Dan kita bila kita nak faham Al-Quran, tidak mestilah kita merujuk kepada mereka yang ulama yang telah bertalaqi tafsiran-tafsirannya daripada ulama sehinggalah sampai kepada para sahabat seperti Abdullah bin Ibn Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, sehinggalah kepada Rasulullah SAW tafsirannya. Maka kalau kita semata-mata membaca terjemahan, boleh jadi kita terjebak dalam kesilapan. Dan kesilapan itu adalah kesilapan yang ia tidak dimaafkan. Dalam Islam ia tidak dimaafkan. Kerana terjemahan itu, ia bukan makna daripada Al-Quran yang sebenar. Ada sebahagian terjemahan, ia tepat kerana ayat tersebut adalah ayat muhkamat. Dan ayat tersebut adalah ayat yang mubayyan. Ayat tersebut adalah ayat yang sharih dan jelas. Sebab tu dalam Al-Quran ni juga ulama sangat sensitif. Kerana kalau kita belajar ilmu usul fiqh, ayat-ayat Al-Quran ini banyak pembahagiannya. Ada ayat yang mutlak, ada ayat yang muqayyad, ada ayat yang mujmal, ada ayat yang mubayyan, ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansukh, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada banyak ada ayat yang khas dan sebagainya. Maka kadang-kadang terjemahan yang ada itu ia tidak menepati apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka hendaklah kita juga berhati-hati dalam masalah Quran terjemahan ni.
Kalau kita ingin belajar tafsir Al-Quran, kita boleh cari guru yang boleh mengajarkan tafsir Al-Quran. Kerana ia berkait dengan masalah akidah. Sebab tu para ulama menukilkan hadis Nabi SAW, man qala fil Qur'ani man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berkata terhadap Al-Quran yang mana tiada ilmu padanya, maka dia telah menyediakan tempat bagi dirinya di dalam api neraka. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perlu difahami bahawasanya apa yang diterjemahkan oleh sebahagian pihak daripada ayat Al-Quran perlu dah dirujuk kepada tafsiran-tafsiran yang lebih muktabar. Kemudian disebut oleh pengarang, wala jihatin la yushbihu syai'an min khalqih wala yushbihu syai'un min khalqih. Makna kata Tuhan itu, Allah Ta'ala itu tidak diliputi arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak serupa sesuatu pun daripada makhluknya, dan makhluknya juga tidak serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kefahamannya macam kefahaman yang kita telah syarahkan pada sesi yang lalu, iaitu apa yang Allah Ta'ala bersifat dengannya, makhluk tidak akan bersifat dengannya. Apa yang makhluk bersifat dengannya, Allah Ta'ala tidak akan bersifat dengannya. Maka sifat Allah dan sifat makhluk adalah berbeza. Allah dan makhluk adalah berbeza. Tidak ada persamaan di antara Allah Ta'ala dan makhluknya, dan tidak ada persamaan di antara makhluknya dengan Allah. Kalaupun wujudnya perkataan lafaz yang sama, maka itu dipanggil sebagai lafaz yang mushtarak. Kalau dalam perbahasan usul fiqh pun dia guna lafaz yang mushtarak, lafaz yang berkongsi pada lafaz tapi bukan pada makna. Maka berkongsi pada lafaz itu tidak memberi persamaan daripada sudut makna. Maka daripada sudut lafaz mungkin sama, tetapi daripada sudut maknanya tidak serupa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, afillahi syak. Afillahi syak ini, ia bukan soalan. Kalau kita buka sebahagian terjemahan Al-Quran, dia akan terjemah, apakah ada keraguan terhadap kewujudan Allah? Itu soalan itu dipanggil istifham ingkari. Istifham ingkari itu maksudnya ialah apa yang dikehendaki oleh nafs ialah tiada keraguan pada kewujudan Allah. Yakni mafhum afillahi syak ialah la syakka fi wujudillah. Maknanya soalan dia bukan soalan ya atau tidak kat sini. Soalan dia ialah bermakna istifham ingkari. Istifham ingkari maknanya yang dikehendaki ialah penyataannya itu. Yang dikehendaki adalah penyataannya. Maknanya tiada keraguan pada kewujudan Allah. Itu makna daripada ayat ini. Kemudian hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan tadi, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Ta'ala telah sedia ada dan tiada sesuatu pun bersama-sama dengan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan selainnya daripada imam-imam muhaddithin yang lain. Okey, ada soalan ke? Yang tak faham? Saya harap yang sesi yang lalu isu Nur Muhammad jelas apa yang saya dah kongsikan dan sebagainya. Okey, untuk hari ni jelas soalan yang ke-6 ni. Ada yang tak faham? Alhamdulillah kalau jelas. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Jumpa lagi insyaAllah pada sesi yang akan datang pada perbahasan soalan yang seterusnya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.